Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya yang lebih menarik, iaitu munakahat. Adakah kamu semua pernah mendengar tentang nikah ataupun kahwin? Ya, Abi yakin semua orang mesti tahu tentang nikah. Jadi tajuk pada kali ini kita akan membincangkan tentang perkahwinan. Okey, baik. Mari sama-sama kita lihat tentang pengertian nikah. Okey, nikah dari segi bahasa ialah bersatu atau berkumpul. Bersatu ataupun berkumpul. Manakala dari segi syarak pula, nikah bermaksud suatu akad yang menghalalkan hubungan jenis, iaitu istimta' di antara lelaki dan perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi apabila seseorang itu telah bernikah, maka telah dihalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan, iaitu suami dan isteri. Seterusnya, mari kita hayati dalil Al-Quran berkaitan dengan nikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maksudnya, maka berkahwinlah dengan wanita lain yang kamu berkenan, 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka berkahwinlah seorang sahaja. Jadi kita semua dibenarkan untuk berkahwin, sama ada 2, 3 ataupun 4. Tetapi sekiranya kita takut tidak dapat berlaku adil, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Seterusnya kita pergi kepada hukum nikah. Hukum nikah terbahagi kepada 5. Yang pertama harus, yang kedua sunat, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Hukum-hukum nikah ini bergantung kepada keadaan ataupun tujuan seseorang yang ingin berkahwin. Baik, kita pergi satu persatu hukum nikah. Yang pertama, harus. Ini adalah hukum asal bagi nikah, iaitu harus. Yang kedua, sunat. Nikah menjadi sunat apabila seorang yang berhajat dan cukup perbelanjaan, termasuk nafkah dan lain-lain. Maksudnya apabila seseorang itu sudah mencukupi duitnya, mencukupi perbelanjaannya, termasuk nafkah, maka dia disunatkan untuk bernikah. Hukum seterusnya ialah wajib. Seseorang itu diwajibkan untuk bernikah apabila perbelanjaannya sudah mencukupi dan dia takut akan terdorong kepada kejahatan zina. Hukum yang keempat iaitu makruh. Nikah menjadi makruh apabila seorang yang tidak mampu memberi nafkah dan tidak bernafsu kahwin. Dan yang terakhir, haram apabila seorang yang ada niat untuk menyakiti perempuan yang dikahwini. Jadi seperti yang Abi maklumkan tadi, seperti yang Abi bagi tahu tadi, hukum nikah bergantung kepada keadaan ataupun situasi ataupun tujuan seseorang yang ingin berkahwin. Seterusnya, mari kita kenal perempuan yang haram untuk dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini ada 3 sebab. Yang pertama, disebabkan nasab, iaitu kerabat.
Yang kedua, disebabkan oleh penyusuan. Dan yang ketiga, disebabkan oleh musaharah, iaitu persemendaan. Apakah maksud persemendaan? Persemendaan ialah pertalian kekeluargaan yang terjalin kerana berkahwin dengan anggota sesuatu keluarga. Jadinya, apabila kita berkahwin, maka wujudlah hubungan kekeluargaan dengan sesebuah keluarga yang lain. Perempuan yang haram dikahwini disebabkan nasab. Yang pertama, ibu, nenek dan ke atas. Yang kedua, anak, cucu dan ke bawah. Yang ketiga, adik-beradik perempuan. Yang keempat, makcik sebelah bapa ataupun sebelah ibu. Dan yang kelima, anak buah. Sekiranya kita sebagai bapa saudara, maka kita diharamkan untuk berkahwin dengan anak buah kita. Jadi semua ni adalah perempuan yang haram dikahwini disebabkan nasab, iaitu kaum kerabat kita. Seterusnya, perempuan yang haram dikahwini disebabkan oleh penyusuan. Yang pertama, ibu bapa susuan. Dan yang kedua, saudara susuan. Sekiranya kita menjadi anak susuan, maka kita diharamkan untuk berkahwin dengan ibu atau bapa susuan kita dan juga saudara-saudara susuan kita. Seterusnya, perempuan yang haram dikahwini disebabkan oleh musaharah, iaitu persemendaan. Abi dah terangkan tadi apa maksud persemendaan, iaitu pertalian kekeluargaan yang terjalin kerana berkahwin dengan anggota sesuatu keluarga. Yang pertama, ibu mertua. Yang kedua, anak tiri, iaitu apabila ibunya sudah disetubuhi. Yang ketiga, menantu. Dan yang keempat, ibu tiri. Jadi hubungan-hubungan ini boleh wujud sekiranya berkahwin. Kita teruskan dengan hikmah-hikmah perkahwinan. Yang pertama, memenuhi fitrah dan naluri manusia. Maksudnya perkahwinan ini adalah fitrah bagi manusia. Yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. InsyaAllah dengan perkahwinan maka akan lahirlah zuriat yang soleh dan solehah. Yang ketiga, memelihara akhlak daripada maksiat. Perkahwinan mampu mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat. Yang keempat, mewujudkan ketenteraman jiwa dan kerohanian. Dan yang terakhir, meluaskan persaudaraan dan kerjasama dalam masyarakat. Maksudnya apabila kita berkahwin, maka akan bertambahlah keluarga kita. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana setia bersama Abi. Diharapkan kita semua akan dapat berjumpa lagi, insya-Allah.